أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berkumpul menghadirkan diri telah selesai solat berjamaah dan juga duduk seketika menunggu waktu Isya untuk kita sama-sama meluangkan masa mempelajari ataupun mengingati dengan belajar ilmu Al-Quran, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ini kita akan sambung. Saya berfikir dan melihat untuk kita meneruskan yang mana surah-surah pilihan, insya-Allah. Pada bulan yang lalu saya ada memaklumkan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan surah Al-Fatihah. Cumanya saya berhasrat untuk kita teruskan sahaja yang mana surah-surah pilihan, dan bulan lepas kita telah mulakan pada di penghujung bulan kita telah memulakan surah Ad-Duha, iaitu satu surah mana kupasan-kupasan berkenaan kesalahan-kesalahan di dalam surah tersebut. Jadi pada malam ini kita sambung. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika tiada Quran ataupun boleh sama-sama kita melihat, ambil Quran ataupun lihat di dalam phone tuan-tuan, sambil-sambil kita bertalaqi ataupun tahsin mengupas surah-surah pilihan ni, maka ada baiknya kita melihat sama apa yang kita baca, insya-Allah. Tuan-tuan puan boleh mendapatkan Quran. Jadi buka muka surat 596, muka surat 596, sambungan surah Asy-Syarh, Suratul Syarh, Asy-Syarhu ataupun Asy-Syarhi. Baik, iaitu kebiasaan kita panggil surah Alam Nashrah, Alam Nashrah kan, tetapi nama surah dia ialah Asy-Syarhu. Baik, tuan-tuan boleh ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak.
Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. Baik. Lihat pada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Baik. Alam nashrah pada kalimah atau perkataan alam, alam nashrah di sini di mana alamna mim mati bertemu dengan nun. Di situ tiada dengung, tiada dengung. Cumanya di sini perlulah kita melihat untuk menyempurnakan ataupun sebutan tersebut ialah izhar, jelas, tetapi ada yang melakukan kesalahan yang sedikit ataupun kesalahan yang terlepas pandang menyebabkan kurang sempurna. Contoh, dia baca alam nashrah, alam nashrah, terlalu laju sehinggakan kesempurnaan jelas mim tu kurang. Contoh, perlu begini, alamna, alam, betul-betul tutup kedua-dua bibir, matikan mim. Cuba alamna. Bagus. Kalau ada dengar ataupun kita terbaca begini, alam nashrah, alamna, alamna, betul tetapi kurang sempurna. Okey? Jadi kita nak mengupas bagaimana kesempurnaan ataupun yang lebih baik dalam bacaan. Okey? Baik. Jadi itu yang pertama, ada yang berlaku kesalahan kata dia seolah-olah terperanjat ataupun mencepatkan dalam menyebut izhar. Alamna, alamna. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cuba ubah. Jangan baca begitu. Jangan ambil langkah ataupun pattern dia punya gerak tu gerak yang terperanjat atau laju. Alam nashrah, alam nashrah. Jangan ambil yang cantik. Alam nashrah, alam nashrah. 1, 2, 3. Cuba. Alam nashrah. Okey, cumanya jangan pula berlaku panjang. Alam, itu dah jadi dia. Okey. Baik. Kemudian pada nashrah, nashrah, kalimah ataupun perkataan nashrah. Okey, nipis. Di sini berlaku kesilapan di kalangan kita menebalkan shin ataupun menebalkan nun. Dia baca alam nosh, nosh ke nosh. Na nipis masuk ke shin, nash. Huruf shin seperti kita menyuruh orang diam. Contoh, silent kan, kan, ataupun suruh budak-budak baby buang air kan. Contoh, kan, ataupun bersiul, gitulah. Jadi di situ shin. Ada contoh lain je? Nampak bunyi ada contoh tu? Okey, baik. Tak apa tahu. Kalau ada contoh boleh kongsikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita punya contoh Melayu kita boleh masuk. Okey. Jadi shin, huruf shin
perlu disebut dengan betul, jangan tertukar pada sin. Ada berlaku juga, satu di sini dia menebalkan, yang kedua dia menipiskan, macam sin. Contoh, alam nas tu sin sa, perlunya tebal lagi, alam nash. Okey, cuba tuan-tuan, shin sha, shin shi, shin shu, ash, ish, ush. Kan? Huruf shin memerlukan gigi yang baik. Faham tuan-tuan? Maksudnya gigi yang baik ni macam mana? Gigi putih ke, comel ke? Tak. Gigi yang baik ialah memerlukan gigi yang cukup di hadapan. Tuan-tuan, tuan-tuan perempuan, kalau sesiapa yang kurang gigi di hadapan, maka huruf shin dan huruf sin dia akan terganggu. Dia akan bunyi banyak angin. Angin sebab shin perlu menahan. Kalau di sini, kalau gigi hadapan tuan-tuan tak ada, ataupun orang yang tak ada gigi hadapan atau kurang, dia akan bunyi banyak, ataupun di situ akan berlaku masalah menyebut shin, kerana huruf shin banyak menggunakan gigi bila menahan angin. Baik, cuba sekali lagi. Okay, kita ambil lah. Alam nashrah, okay, lepas okay, bagus. Nashrah, good. Kalau berlaku nashrah, ada juga, ada berlaku yang mungkin terlepas pandang, tapi kebiasaan budak-budak, dia baru nak belajar, dia melantunkan, dia mengkol-kolakan shin. Nashrah, salah. Tarik satu shin, nash, kemudian datangkan ra tebal. Nashrah, cuba. Good. Okay, bagus. Nashrah, selesai nash, kemudian ra tebal berbaris atas, tafkhim ra tebal, ra, kemudian matikan ha pedas. Rah, cuba. R-O-H, rah. Good. Kalau berlaku R-A-H, rah, jadi di situ kurang tepat. Sebab apa? Dia menipiskan ra. Alam nashrah, rah, salah. Sebab apa? Dia menipiskan ra. Jadi di sini ambil R-O-H. Alam nashrah laka. 1, 2, 3. Alam nashrah. Okey, baik. Ini dalam keadaan kita belajar. Dalam belajar kita perlu ambil gaya ataupun intonasi yang lambat supaya nampak satu-satu. Tapi tuan-tuan bila lepas ni nak gunakan, nak praktikkan dalam solat, dalam bacaan tuan-tuan, jangan baca lambat sangat. Maksudnya nanti makan masa. Contohkan solat sunat ke apa, alam nashrah laka sadrak, mau 10 minit tuan-tuan solat sunat. Jangan so cepatkan, maksudnya cantikkan. Dah dapat gaya lambat, cantik, cepatkan. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak, gitu saja. Baik. Kemudian nashrah, selesai. Laka nipis. La, cuba. La ka, laka, laki, laku. Bagus. Okey. Dalam sebutan laka, dua-dua nipis lam dan kaf. Laka. Jika berlaku ataupun kita membuka mulut kita, dia akan pergi kepada lahjah Al-Melayu. Contoh, alam nashrah laka, beza dengan laka, kan? Tuan-tuan cuba ambil intonasi ataupun slang, gaya Arabi, gaya orang Arab. Walaupun kita orang Melayu, kita disarankan untuk membaca dengan
gaya Arab. Sebab apa? Nabi di kalangan orang Arab, maka perlu tiru bagaimana Nabi baca. Kita tak pernah dengar bagaimana Nabi baca, tapi kita tahu Nabi di kalangan orang Arab. Jadi kita tengok macam mana orang Arab, macam Arab Saudi kan, Imam Makkah, macam mana slang dia baca, macam mana polek dia, macam mana gaya dia baca kan. Kita ambil supaya jadi sempurna. Baik, laka sadrak. Okey, sadrak, sad tebal ya, sa. Okey, huruf sad dan huruf-huruf yang lain, huruf-huruf yang tebal. Di sini kebiasaan di kalangan kita dah biasa dengan apabila huruf tebal, tak kisah dia baris atas, baris bawah, berdepan mesti nak muncung kan. So, to, ko, zo kan, contoh. Jadi kita dah terbiasa dengan muncung. Walhal, sebutan yang betul, okey, ini gaya sebutan yang betul Tuan-tuan mungkin dah terbiasa dari dulu belajar muncungkan mulut, sama ada baris atas, fathah, kasrah, dhammah. Tapi malam ini saya nak menerangkan yang mana apabila setiap huruf yang berbaris atas, tak kisah sama ada huruf tebal atau huruf tidak tebal, tidak boleh muncung. Contoh sad, sa, buka kan, sa, cuba sa. Okey, sebut qa, qa, ta, ba, ra. Good. Okey, jadi pada mulai malam ni tuan-tuan boleh praktis ataupun ambil bacaan ataupun gaya yang lebih tepat, yang mana ingat, kalau sebelum ni kita termuncung ataupun kita memang dah biasa dengan muncung nak tebalkan huruf, maka pada malam ni ambil take note, ambil perhatian supaya cuba tak muncungkan. Sebab apa? Yang memuncungkan huruf-huruf tebal dan nipis ialah apabila dia berbaris hadapan, berbaris dhammah kan. Apabila waw kecil ke atas kan, waw kecil tu dekat atas huruf, contoh su, qu, ru, tu, dia berbaris depan, berbaris dhammah, baru boleh muncung. Okey, dan juga ismam ni dia tak banyak tempat dah. Okey, baik. Okey, di sini kita nak jelaskan yang mana dalam perkataan sadrak berlaku kesilapan kecil, yang mana di sini perlu qalqalahkan, ada yang tak qalqalah. Okey, jaga huruf sad dan huruf ra tebal. Sadrak, cuba sadrak. Okey, lantunan qalqalah, tuan-tuan nak cantik kena jalankan. Sadra, sadra, cuba. Good. Jangan buat sad macam terputus. Kalau terputus menyebabkan dia akan tebal, maka apabila tebal dia dah lari. Itu apabila dia tebal, dia dah jadi qalqalah kubra, qalqalah besar di hujung ayat. Baik. Sadrak, sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Cantik. Okey, pada rock last, sadrak, pada kaf tu ada tak hembusan? Tuan-tuan rasa ada tak hembusan kaf ataupun dia kosong? Haji ni, Ponik, ada hembusan tak? Tu tak ada ke tak tahu kan? Baik. Okey, di sini ada sedikit kupasan, perkongsian. Dia ada dua pandangan. Kita di Malaysia ataupun keseluruhan yang menggunakan pakai apabila huruf kaf, huruf-huruf yang ada angin macam ta kan, huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas yang berangin, nanti apabila dia mati dia ada hembusan. Contoh sadrak, ak, macam ta, at kan.
ta dengan kaf, sadrak, ada. So di situ perlu datangkan dia punya hamas, hembusan angin tu. Dia bukan qalqalah tuan-tuan, dia bukan qalqalah, dia hembusan. Okey, baik. Satu lagi pandangan yang mana ada pandangan mengatakan apabila dia hidup atau dia mati sekalipun dia tak akan ada. Contoh pandangan ni diguna pakai di belah Afrika Selatan. Saya sempat belajar di sana dan saya tengok ramai di kalangan pelajar-pelajar dan juga imam-imam di sana tidak menghempuskan huruf yang berangin apabila mati. Contoh ta dan kaf macam ni. Sadrak, dia akan mematikan dalam keadaan diam. Sadrak wa rafa'na wa wada'na 'anka wizrak. Mati kaf tetapi hembusan tak ada. So pandangan tu betul juga. Okey, kalau ada yang membuat dengan tak ada hembusan betul, tetapi pandangan yang lebih kuat dan kebanyakan digunakan di serata dunia ni yang ada hembusan yang kita pakailah. So jadi kita ambil pandangan yang lebih kuat yang ada angin, insya-Allah. Jadi di sini perlu datangkan angin. Alam nashrah laka sadrak. 1 2 3. Bagus. Wa wada'na 'anka wizra. Wa ni pes cuba wa. Jangan wa. Tak. Jangan buat wa wada'na. Sebab di kalangan, bukan di kalangan kita dah terbiasa apabila nak jumpa huruf tebal dad kan. Jadi sebelum nak jumpa dad tu kita tertebalkan belakang. Wa wada'na bukan wa. Cuba wa wada'na. Okey, dad tebalkan da'na. Good. Anka. Okey, nun mati bertemu kaf, anka dalam perkataan ni pada bulan lepas kita dah sebut macam mana bunyi ikhfa. Jadi di sini tuan-tuan perlu bezakan di antara bunyi huruf ikhfa dan bunyi dengung biasa. Jadi di sini ikhfa, nun mati bertemu kaf. Tuan-tuan perlu standby ataupun sembunyikan dekat huruf kaf tersebut. Cuba wa wada'na 'anka wa wada'na 'anka. Good. Bila sebut angka tu, lidah tuan-tuan di belakang dia, di pangkal lidah standby ataupun nak kena pada langit di belakang. Sebab huruf kaf belakang belakang lidah, pangkal lidah sentuh di bahagian langit di bahagian belakang. Okey? So jadi kat situ tuan-tuan akan standby nak sebut kaf. Jadi apabila dengung ikhfa nun mati bertemu kaf, standby. Di istilah lain dipanggil standby lah. Walhal ikhfa tu dia sembunyikan, maknanya kita nak standby sebut kaf tu. Wa wada'na 'anka wizrak. Huruf zai mempunyai getaran yang banyak, macam lebah kan, lebah, lalat kan. Tuan-tuan pernah dengar lebah, lalat pernah dengar tuan-tuan takkan tak pernah dengar kan. Jadi dia bunyi, contoh dia lalat datang kan, datang sebelah telinga kan. Begitulah seakan-akan. Jadi getaran dia banyak berbanding dengan zal yang kecil tu. Dia tak banyak, dia sangat nipis. Okey, jadi sini perlu banyak wizrak. Okey, datangkan W I Z, wiz.
Di sini jangan pula kol-kol kan. Wizra, bukan wizrak. Cantik. Tekan banyak-banyak, tekan lebihkan, kemudian tarik. Wizrak. Good. Dalam masa tekan tu jangan terlepaskan tekan tu. Sebab apa? Bila terlepas dia akan jadi lantun. Wizrak. Tekan betul-betul. Wizrak. Cantik. Wizrak. Okay. Ra tebal, kaf mati. Wizrak. Alladhi anqadha dhahra. Alladhi. Okay. Di sini tak ada masalah. Nipiskan zal. Ni zal kecil berbanding dengan zai besar tadi. Alladhi. Cuba. Okay, zal kecil nipis. Ladhi. Pelat zal ataupun pelat s kan. Pelat. Alladhi. Kemudian anqadha dhahra. Nun mati bertemu qaf, ikhfa. Di sini nun mati bertemu qaf, ikhfa yang tebal. Apabila nun mati bertemu qaf huruf tebal kan? Jadi apabila ikhfa yang tebal, maka bunyi ikhfa tu perlu tebal. Di sini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan tak perlu tebal bunyinya, bunyi ikhfa macam biasa. Tapi pandangan yang lebih bagus dan lebih masyhur, lebih terkenal, apabila ikhfa bertemu dengan huruf tebal, kena tebalkan juga dengung dia. Jadi bunyi dia anqa. Cuba standby dekat huruf qaf, dengung tu. Anqadha. Anqadha dhahrak. Okay, ada 3 huruf 3 huruf tebal. Tuan-tuan kena jaga. Qaf, dad dengan dha. Qadha dhahrak. Bagus. Alladhi anqadha dhahrak. 1, 2, 3. Bagus. Wa rafa'na laka dhikrak. Bagus. Wa nipis, ra tebal, fa nipis, dan kemudian ain, kemudian na. Wa rafa'na. Cuba. Jangan terlupa, jangan tersilap. Wara kara ra kan. Wa rafa'na laka dhikrak. Laka nipis, dhikrak. Okay, 2 kali hembusan. Zik 1, kemudian rak 1. Dhikrak. Cuba. Laka dhikrak. Bagus. Okey, hembusan ni bagaimana tuan-tuan? Jadi mungkin ada pertanyaan, macam mana ustaz dia kata hembusan angin kuat ke, kena perlu rock ataupun sekadar ada bunyi ke, ataupun sikit saja. Jadi perbahasan yang di mana di sini hembusan yang terkeluar daripada huruf-huruf kaf atau huruf-huruf yang ada angin ni, bila dia mati, pandangan yang mengatakan sekadar mendengar di telinga sahaja, tidak perlu sampai kuat satu masjid. Contoh lakazik rock, tidak perlu, sekadar bila kita baca, kita seorang dengar pun cukup. Okey, maksudnya kat situ ada hembusan kaf ataupun huruf ta ataupun huruf sin, tetapi sekadar bila dengar di telinga cukup. Kalau orang di sebelah dengar pun ada bunyi. Tidak perlu terlalu jelas, kerana itu sudah mencukup syarat hembusan ataupun mati dia. Lakadzikrak. Cuba. Bagus. Sambung ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Okey, fa inna, fa nipis,
hamzah bari bawah, i nipis, inna nun 2 harakat, gunnah, nun syaddah tu fa in. Okey. Minggu lepas atau bulan lepas kita dah bincang macam mana nak kira apa ni, kiraan gunnah dan juga kiraan mad panjang kan. Macam mana, adakah detik, jam. Okey, kita ulang sekali lagi sebab ada orang kata ada yang pandangan mengatakan kira gunnah ataupun kira mad ni macam detik jam kan, 1 2 3 4. Okey, ada yang mengatakan kiranya laju 1 2 3 4, ada yang mengatakan lambat. So jadi bagi pendapat saya dan juga banyak pendapat yang mengatakan, okey, ni banyak yang mengatakan kadar gunnah ataupun kadar mad panjang, tak kisahlah mad asli ke mad lazim, semua mad yang panjang, bila nak mengira mad atau gunnah tu mengikut pergerakan bacaan kita. Kalau sesiapa yang baca laju, maka kira pun laju. Siapa yang baca lambat, maka kiraan detik gunnah atau mad pun lambat. Itu yang lebih baik. Contoh dia baca laju kan. Contoh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, cukup 1 2 1 2 1 2 gitu kiraan dia. Tapi kalau dia baca lambat fa inna ma'al 1 2 1 2 gitu. Fa inna ma'al, itu lambat. Tapi kalau laju fa inna ma'al so kiraan gunnah atau mad mengikut kadar pergerakan masing-masing. Siapa baca laju maka lajukan kiraan, siapa baca lambat lambatkan kiraan. Itu kadar kiraan dia. Baik, fa inna ma'al usri. Okay, jaga ain, dua-dua ain. Ma'al usri, cuba. Ma'al usri, jangan ada yang terkol-kol. Usri, usri. Good. Tekan sin, itu tarik ra. Usri. Good. Yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Inna ma'al usri yusra. Bagus. Okey, lagi 2 ayat tuan-tuan. Kita nak habis dah insya-Allah. Fa idza faragta fansab. Okey, fa idza, fa nipis, kemudian hamzah baris bawah nipis, fa'i, kemudian zal baris atas pun nipis sebab dia bukan huruf tebal. Cumanya jaga jangan terbanyak getaran lebah tu. Faiza, betul ke salah? Kalau baca faiza, salah ke betul? Salah Tonton cuma senyap ni. Okey tak okey? Salah Okey, baik. Faiza, zal nipis, pelatkan zal. Faiza, cuba. Faiza. Good. Kalau terdengar faiza, salah. Okey. Faiza faragta, fa nipis, ra tebal, farag, matikan ghin. Yang ni macam Fatihah kita. Ghairil maghdu, tetapi di sini ra. Di sini raghta. Kalau Fatihah maghdu, di sini raghta. Sama konsepnya, tebalkan ghin. Ghin mati, sebelum dia baris atas tebal. Faraghta, cuba. Fa nipis tuan jangan terpedai dengan ra. Jangan baca faragh, bukan fa. Faraghta, cuba. Faraghta. Okey, faraghta,
fansaba. Ikhfa di sini tebal. Sebab apa? Ikhfa huruf sad. Sad huruf tebal, maka dengung bunyi ikhfa dia tebal. Fansaba. Cuba. Fa nipis. Fansaba. Bagus. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Okey ni. Kalau mati qalqalah di hujung ayat, dia akan jadi qalqalah kubra ataupun qalqalah dipanggil qalqalah besar, kan? Lantunan besar. Jadi tekankan fansab. Di hujung ayat. Kalau di tengah ayat sederhana atau kecil. Wa ila rabbika farghab. Wa ila. Okey, jaga wa nipis, i nipis, la nipis, wa ila rabbika. Satu, ra tebal masuk ke dalam ba, rapatkan, cengkamkan ba tersebut betul-betul sebab dia ada syaddah. Rabbika. Macam alhamdulillah, ya? Alhamdulillahi rabbi. Jaga betul-betul. Ra tebal masuk ke ba, syaddah, cengkamkan betul-betul. Jangan ada yang macam rabbi atau rabbi. Berlaku begini. Bacaan yang terperanjat, bacaan yang tercepat, maka akan menyebabkan kesalahan sedikit. Contoh, wa ila rabbika, rabbika tak cantik. Dia buat syaddah, dia tekankan sabdu tetapi dalam keadaan terperanjat, tak cantik, tuan-tuan. Jangan buat. Tuan-tuan tekan betul-betul. Wa ila rabbika. 1, 2, 3. Cantik. Ada bunyi tadi, ada yang rabb, cantik. Rabbika farghab. Okay, fa nipis masuk ke dalam ra, mati tebal. Far. Dia macam F-A-O-R. Far. Cantik. Farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik, alhamdulillah. Okey, kita ada lagi 2 minit selesai, ya tuan-tuan, kupasan surah Asy-Syarh. Ni ringkasan, kita ambil ringkasan sebab kita masa pun singkat, kita tak boleh lama-lama. So dengan tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian sedikit setiap bulanan ni, mungkin 1-2 surah setiap bulan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, perbetulkan bacaan kita. Dan juga tuan-tuan kalau nak rujuk ataupun nak ulang kaji balik, mungkin kita ada rakaman, kan? Kita ada rakaman di Masjid Kota Damansara FB live. So boleh tengok balik nanti dekat FB macam mana kita punya pengajian ataupun kesalahan-kesalahan yang dikupaskan. Jadi sebelum kita tutup, ada soalan ke? Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada soalan mungkin terdetik dalam surah ni atau surah-surah lain berkenaan bacaan. Saya kira tak ada lah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua baik dan dapat baca dengan baik, insyaAllah. Haji ni nak baca kan? Okey, baik. Tanpa apa ni, kita melengahkan masa, jadi kita ni lah, kita tutup pengajian kita, dan kita tangguh pada bulan hadapan, insyaAllah. Saya cuba minta kita punya apa ni, kesinambungan ataupun kita punya ni kekerapan lah. Tapi ada yang mengatakan tidak, kata apa, tak tahulah. Tapi apa yang saya bagi pendapat saya, apa salahnya kita dalam seminggu sekali, kan, ngaji 1 minggu, 1 kali dalam seminggu, 6 hari kuliah, kan.
So jadi dalam masa kemungkinan tuan-tuan puan-puan pagi petang sibuk, jadi malam sahaja yang ada. Di dalam seminggu sekali kita adakan sesi talaqi lah kan. Seminggu sekali kita adakan sesi talaqi. InsyaAllah saya cuba dapatkan surat kita setiap minggu. Kalau tak dapat pun sebulan 2 kali. Mana yang baiklah, insyaAllah baik. Subhanallah wa hamdihi, subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.